Hak tu, hak dia sebut. Maksudnya, aku menangis kerana seorang budak yang diutuskan selepasku. Umatnya lebih ramai masuk syurga daripada umatku. Jadi hak Nabi Musa kata ni, sekali tengok, sekali imbah lah kita kata, boleh jadi nampak macam Nabi Musa ni tak senang hati dengan Nabi kita. Macam deki kau, kalau orang nak kata boleh. Boleh ya? Boleh orang kata. Oleh kerana Musa adalah seorang yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat di sisi Allah, dalam Quran disebut wa kana 'indallahi wajiha. Wajih, seorang yang kedudukannya mulia dan terhormat di sisi Allah. Ada keliru-keliru sikit-sikit lagu ni, dia kena betul. Kalau tidak, orang boleh hati busuk, boleh ambil kesempatan kata Nabi Musa ni deki kau, ataupun macam-macam lah boleh timbul. Tak sesuai kau dengan Nabi Musa, apa-apanya. Kalau umat dia lebih apa-apa, biarlah. Boleh jadi orang keliru terhadap seorang Nabi yang mempunyai kedudukan yang setara tu, boleh bahaya kepada akidah. Dengan sebab itu dipilih Nabi Musa. Mana dia tak ada deki. Kalau dia deki, apa dia nasihat kemudian tu, lepas pada tu dia kesian pula kepada umat Muhammad tu. Mana dia baik tu, dia ikhlas. Dia ikhlas. Hak dia kata tadi boleh jadi, boleh keliru. Dan dia sebut Nabi budak, dia sebut gulam, budak. Budak ni dia nisbah pada dia orang tua kan. Sebab kita dah panggil budak, kita panggil gitu ya, dia hebat setara mana pun, dia bukan anak kita panggil nama gitu ya. Hak ni pun lagu tu. Tapi boleh jadi keliru. Oleh kerana keliru, Allah SWT salah satu cara dia nak menghilangkan, nak membersihkan Nabi Musa tu, dia buat lagu ni, cerita. Selain daripada tu, namun beliau mempunyai kelebihan kerana dapat bercakap dengan Allah. Nabi Musa ni kan kalimullah. Dia beza kecek dengan tak beza kecek ni. Beza. Dia ada keberanian dia, sebab dia ada pengalaman. Dia kecek secara langsung dengan Allah. Dia dengarlah suara Allah. Suara lah kalau kita kata suara. Sebab bagi Imam Bukhari, Allah ada suara, tapi suara tak serupa makhluk. Ada suara. Dia dengar, dia faham. Orang lain dah tapis belakang, berlapis belakang. Sebab itu Tuhan pilih dia, nak tunjuk hebat dia tu lah. Dia tu sebagai seorang yang biasa bercakap dengan Allah. Lepas tu banyak kali ni kan, pergi mari 50 nak korang tu sampai jadi 5 tu kan. Dalam nota 362 riwayat yang lain. Sini tak ada sebut. Cuma dia sebut syatr. Syatr itu boleh jadi keliru, separuh, bukan separuh, sebahagian daripada. Tapi sebahagian tu sebanyak mana? Dalam riwayat lain yang lebih terperinci, setiap kali naik tu 5 semayang dikurangkan. 5. Ada juga yang sebut 10, tetapi tak. Riwayat yang paling kuat 5. Sekali naik merayu 5. Ini bermakna Nabi SAW telah berulang alik ke hadrat ilahi untuk membuat rayuan sebanyak 9 kali. 9 kali. Gimari itu 9 kali. Lepas pada tu, lepas 9 kali tu turun mari. Nabi Musa kata tak boleh, itu pun banyak lagi. Pergi minta lagi. Nabi kata aku malu dah. Apa malu? Sebelum pada tu tak terima malu. Apa? Dia orang sensitif, orang cerdik. Apa sebelum pada tu tak? Sini kemuskilan. Bapa setelah 9 kali tu barulah Musa kata pergi lagi. Boleh, aku malu dah kepada Tuhan aku. Malu. Sini baru timbul hak malu. Lepas tu 50 sudah jadi, tinggal 5. Lepas tu Tuhan kata keputusan ini tidak diubah di sisiku, ataupun tidak akan diubah lagi di sisiku. Di sini kita ambil terjemah tidak diubah di sisiku, gitu. Bukan tidak akan diubah lagi. Walaupun ada ulama yang faham gitu, tak apalah. Apa maksud firman Allah ni? Dia kata itulah 5
itulah 5 sembahyang, dan ia 50 sembahyang. Apa dia kata begitu? Lepas tu dia kata tak berubah. Tak berubah hak mana tak berubah? Kan berubah. Tak berubah hak akan datang. Dah kalau tak berubah hak akan datang, apa ya Nabi SAW tak faham gitu? Bila Nabi Musa kata gila pula minta, sudah tinggal 5 ni, Nabi Musa kata gila pula minta, dia kata dia malu. Dia tidak kata tak boleh nak minta kan, memang tak boleh dah, Tuhan tak akan ubah dah. Dia tak kata gitu. Dia kata aku malu, menunjukkan masih ada lagi ruang tu nak minta tu. Cuma dia malu. Jadi apa makna tidak berubah tu, tidak diubah tu? Tidak akan diubah. Apakah setelah tinggal 5 tu tidak akan diubah? Kalau tidak akan diubah, apa yang Nabi tidak kata tak boleh dah? Moga dia kata tak boleh ubah. So, yang kedua Nabi Musa pun apa yang tak faham dah ayat dah. Tuhan kata dah gini tidak diubah. Apa yang dia kata pergi lagi nya? Itu muskil. Yang keduanya kemuskilannya tidak diubah tu. Adakah sebelum pada tu 50? Kalau kata tidak diubah 50, memang berubah. Berubah tu dia tak tahu kah? Tahu. Lepas tu apa maksud macam main gitu? Ini jawapan dia. Cuba kita tengok dalam nota 363 ada beberapa pendapat tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam firman-Nya ini. Jadi la yubaddalul qaul ladayya. Dalam Quran pun ada sebut ni. Ada beberapa pendapat. Antaranya ialah satu, di alam syuhud, di alam musyahadah. Alam syuhud, sembahyang yang difardukan memang 5, tetapi di alam ghaib ia adalah 50. Hak tu tak berubah. Hak dulu hak kata 50 tu di alam ghaib. Tuhan tu sudah tetap dah 5 di alam syuhud. Alam dunia ni memang dia nak gitu, dia tahu dah 5. Tapi nak bui nampak hakikatnya 50, dia buat gitu. Kalau tidak, mudah sangat. Tak terasa. Tak terasa hak 50. Dengan cara dia buat gimari kurang tu, terasalah hak sebenarnya 50 di alam ghaib. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada segi wujud hissi, yakni kewujudan yang dapat ditanggap dengan panca indera, ia 5. Tetapi daripada segi wujud hakiki, yakni kewujudan sebenar, ia 50. Hak sebenarnya 50, tetapi hak kita nampak 5. Hak tadilah yang kita kata wujud ni kena bagi. Ada wujud zati, orang panggil juga wujud khariji. Ada wujud hissi, ada wujud khayali, ada wujud akli, ada wujud syabahi. 5 macam wujud. Sebab itu apabila kita baca hadis-hadis ni, terutamanya hadis Mi'raj ni, dia kena ingat kaedah tu. Wujud itu ada. Ni Nabi ada datang, ada sebagai lagu mana? Ada sebuah hidup dia tak mati lagi kah? Tak ada siapa kata lagu tu. Lepas tu wujud lagu mana? Hak ni kena faham. Wujud zati, wujud khariji, orang panggil wujud hissi, wujud khayali, wujud akli, dan wujud syabahi. 5 macam wujud. Jadi kalau dalam hadis, kalau ada benda tu, kita kena terima dulu ada. Tetapi ada tu sesuai dengan, ada khariji ke, ada hissi ke, ada zat syabahi ke, akli, kita kena tengok. Kena tengok. Inilah hijau ulama ni duk kati benda-benda lagu ni. Dia begini, wujud hissi ni hak kita nampak dengan mata. Dengan mata ke dengan panca indera kita. Hak kita nampak, kita dengar, kita hidu, kita gapo tu orang panggil ada. Ada dia, ada. Mama, bang. Ada tu. Ada, kita tak dapat tahu ada, dapat kesan ada tu melalui his kita, hawas, panca indera kita. Ada tu. Supaya juga tidak semestinya hak kita kata ada tu, kita nampak dengan panca indera tu betul. Sebenarnya begitu. Kalau kita duduk atas tamu haji misalnya, hak tinggi kan, hak tinggi, ataupun hak tinggi lagi, kau lagi lah nampak kereta tu pasal ni, kita tengok dengan apa?
dengan mata ni. His ni lah. Ada besar ni dalam wujud hissi, tapi wujud hakiki, wujud zati dia bersatu sungguh tak? Tu benda kena faham. Dia banyak, dia nampak gini, hak sebenarnya lagu mana. Apabila pergi dekat lagu lain, tapi daripada jauh betul dia royak tu memang bersatu. Besar semut je. Kata dia naik atas kapal terbang, tengok besar semut kereta. Betul. Kita tengok dengan apa? Dengan mata ni. Tetapi tidak mesti betul hak sebenar. Apabila kita turun ke bawah, tidak bersatu, tidak besar semut. Dalam wujud hakikinya lain. Yang kita dapat kesan dengan wujud hissi lain. Lepas tu saat ni kita tengok orang tu, pejam mata, nampak ke tidak muka dia? Nampak. Khayali. Khayali. Lepas tu hak khayal saat ni, kalau kita lebih lagi, gigi dia sekat tu je kita panjang sikit lagi. Boleh? Boleh jadi. Mata dia molek, comel, kita buat jadi merah misalnya, kita kata dah sinar-sinar. Boleh kita khayal bila-bila pejam mata. Jadi ke tidak? Ada ke tidak? Ada. Tapi ada dalam khayalan. Dalam kenyataan tidak begitu. Itu khayalan dia, tambahan dia. Tapi jadi lagu lain. Apabila kita nampak kita jadi lagu lain benda tu. Orang yang tak ada janggut, kita ubah janggut, jadi lagu lain. Itu kesan dia tu. Jadi kena tengok benda ni gap. Wujud syabahi, contoh. Syabahi contoh dia. Contoh dia pula banyak pula. Hak alam mithal tu pun termasuk contoh juga. Hak seumpama tu bukan sebenar hak tu. Misalnya Nabi SAW nampak Dajjal duduk tawaf Kaabah. Macam mana dia duduk? Dajjal duduk tawaf Kaabah pula. Sedangkan dalam hadis yang lain dia kata Dajjal tak boleh masuk dalam tanah haram Mekah Madinah, tak boleh masuk. Tu duduk tawaf tu dalam hadis tu. Kita nampak bercanggah. Kena faham wujud sana ni, kaedah tu. Wujud gapo. Dan Nabi kata ada, dia tahu ada lah. Tapi ada tu lagu mana? Tu benda kena faham. Ada dalam wujud syabahi. Contoh, dia bukan nak royak Dajjal hak sebenar, tapi orang-orang hak serupa Dajjal. Ada begitu. Pergi tawaf Kaabah. Hak lagu. Banyaklah wujud syabahi tu. Wujud akli, banyaklah. Dia kena perhati belakang. Wujud akli ke, dia ambil kira belakang. Begitu juga dalam hak ni, kita nak menyelesaikan hak ni, kena ambil kira hak tadi. Dalam wujud hissi 5. Hak kita tengok dengan mata kepala kita tengok orang duduk sembahyang 5 kali dah sehari. Tapi dalam wujud hak sebenar, wujud hakiki, hak sebenar di sisi Tuhan 50. Lepas tu lagu mana? Tak tahu, tak siapa fikirkan gitu. 5 jadi 50 lagu mana? Tak tahu. Tapi hakikat ni hak kita tengok di sisi kita, hak dia. Hak dia tu hakikatnya. Kita ni bukan bayangan, bukan hak sebenar. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, sembahyang yang difardukan ke atas umat Muhammad hanyalah sembahyang 5 waktu, tetapi pahala yang dijamin Allah akan diperolehi orang yang mengerjakannya paling kurang adalah sebanyak 50. Tu maksudnya. Ini kerana setiap sembahyang digandakan pahalanya sebanyak 10 kali. 10 kali ganda. Prinsip gandaan ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran menerusi firman-Nya yang berbunyi, "Ma jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa ma jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Bermaksud sesiapa yang melakukan kebaikan, dia akan mendapat pahala 10 kali ganda daripada kebaikan yang dibuatnya. Tu kaedah dia, ketetapan dia. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan, dia tidak dibalas melainkan seimbang dengan kejahatannya. Buat satu, balas satu. Dalam keadaan mereka tidak sedikit pun dianiaya. Tuhan tidak buat nyaya. Kalau buat jahat sosok, tapi kalau buat baik 10. Sekurang-kurang 10 mesti. Hak ni tak berubah. Hak berubah ada. Boleh jadi bukan 10, 50, 70, 100 boleh jadi. Tu atas sembahyang masing-masing lah. Nilai Tuhan nilai. Tapi sekurang-kurangnya 10. Dia jadi 50 tu sebab setiap satu digandakan 10. Dan ini sesuai dengan kaedah yang ada dalam Quran. Boleh juga, nak sabar juga.